ketemu lagi dalam rancangan Sri Angkasa. Seperti biasa kami akan paparkan sekali lagi calon-calon yang akan masuk bertanding dalam rancangan-rancangan yang akan dipertandingkan. Ya. Kita ke kategori penerbitan terbaik. Kategori hiburan terbaik televisyen 1985. Kali ini nampaknya muka-muka baru lah Norman. Ya. Nampaknya penerbit-penerbit muda. Tapi apa dah jadi dengan penerbit-penerbit lama? Ada veteran, ada. Kita saksikan sekarang siapakah yang akan masuk bertanding kali ini. Dirasa tak terkira hidupku ini tiada bermakna. Setiap waktu, setiap masa aku menanggung perasaan duka. Hati ini kesepian, air mataku sering bertitisan. Ku tak rela, ku tak tahan, aku dilanda rasa kekosongan. Di mana di kau berada sayang? Di mana kekasihku menghilang? Oh, 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 aku kehilangan. Di mana di kau berada sayang? Di mana kekasihku menghilang? Oh, 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 aku kehilangan. Masa kita berdampingan, aku tak pernah jauh keriangan. Sentiasa berpandangan, hidupku selalu dalam kegirangan. Tapi itu lalu sudah, hidupku kini tiada bermainnya. Setiap waktu, setiap masa aku menanggung perasaan duka. Di mana di kau berada sayang? Di mana kekasihku menghilang? Oh, 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 aku kehilangan. Di mana di kau berada sayang? Di mana kekasihku menghilang? Di mana di kau berada sayang? Oh, di mana kekasihku menghilang? Di mana di kau berada sayang? Oh, di mana kekasihku menghilang? Di mana Untuk menghiburkan penonton bukan satu perkara mudah. Jadi bagaimana Wan memikirkan format dalam menerbitkan rancangan Ambang 86 tu? Ya, semasa mula-mula merancang dahulu, saya dapati waktu siaran adalah mempengaruhi format rancangan Ambang 86 ini. Kerana waktu siaran yang telah ditetapkan adalah pada jam 12.30 malam. Daripada situ saya dapat mengetahui yang penonton sasarnya adalah tentu sekali 95% mungkin terdiri daripada orang dewasa. Dan di tengah malam begitu, saya agak format yang simple dan straightforward adalah sesuai. Dan bagaimana pula tentang pemilihan lagunya? Ya, pemilihan lagu berbalik pada jam 12 malam tadi. Tentu sekali penonton agak mengantuk. Dan di sini saya agak lagu yang berirama rancak adalah sesuai. Di samping sedikit komedi saya masukkan. Dan
ada lagu boleh saya bagikan pada dua bahagian, iaitu lagu-lagu popular pada tahun 1985 dan juga beberapa lagu yang dijangka popular pada tahun 1986. Dan akhir sekali, berat ke ya tanggungjawab menerbitkan rancangan khas seperti Ambang 86 ni? Bagi saya, ini adalah rancangan khas yang pertama saya terbitkan dan mungkin kerana saya baru saja terlibat dalam penerbitan TV ini, tugas menerbitkan rancangan ini adalah agak mencabar sekali, saya ingat. Dari penerbitan hiburan TV terbaik 1985, kita ke kategori film trailer. filem trailer ya. Semua orang suka tengok film trailer. Tengok wayang. Orang Malaysia bukan, ini filem terbitan filem negara Malaysia. Jadi sebanyak 5 pencalonan masuk di dalam kategori ini. Satu, Malaysia Cergas, terbitan Hassan Abdul Muttalib. Yang kedua, Anda Diburu Maut, penerbit Muhammad Amin Sajat. Dadah tidak akan membantu anda untuk mencapai impian hidup. Mengedar dadah bererti anda diburu maut. Intan 136, bertindak segera. Intan 134, buat sekatan jalan. Dadah akan memusnahkan hidup anda dan generasi anda. Mengedar dadah membawa anda ke tali gantung. Ketiga, Racun Makhluk Rosak, diterbitkan oleh Muhammad Hatta Muhammad Tabu. Kau tak meracun, kau Samad. Aku tengok pada kau pun diserang penyakit. Yelah Pak Ali, terlupa pula hendak membeli racun masa di kedai tadi. Boleh tak saya minta racun tu sedikit? Nanti besok saya gantilah. Kalau sedikit tu bolehlah. Tapi mana bekasnya? Tuang saja dalam botol minuman ni lah. Terima kasih Pak Ali. Keempat, Belilah Barangan Malaysia, penerbitnya Yusof Ali. Nikmatilah barangan buatan Malaysia. Barangan buatan Malaysia, barangan bermutu. Harga berpatutan, cantik menawan. Beridentiti sendiri. Cintailah barangan buatan Malaysia. Berbanggalah menggunakannya.
kelima, Petak Kuning terbitan Muhammad Arsyad Zakaria. Sama-sama kita saksikan. Bila berada di persimpangan seperti ini, anda tidak seharusnya masuk ke petak kuning sekalipun lampu isyarat hijau di hadapan. Sikap buruk anda akan menghalang kenderaan dari arah lain. Dalam keadaan begini, anda juga dilarang memasuki petak kuning. Kesesakan lalu lintas pasti berlaku bila lampu isyarat bertukar. Ingat, jangan berhenti di petak kuning. Dan jangan masuk ke petak kuning jika jalan di hadapan terhalang. Mengikut undang-undang, mereka yang melakukan kesalahan ini boleh didenda sehingga RM200 atau 6 minggu penjara atau kedua-duanya sekali. Filem Seringan, saudara, tidak kurang pentingnya. Mesejnya perlu berkesan, orang kan? Tapi untuk mencari mesej dan bahan penerbitan bukannya senang, Janauluddin. Tak ada yang senang, tak ada yang susah. Kita nak makan pun kena terpaksa usaha. 5 filem. 5 filem, ya, 5. Satu. Yang pertama, Tropical Wonderland, penerbitnya Muhammad Shah. It was a fine day when I decided to take my film crew to capture on film the eastern region of the land of the Hornbill. Down below us, the busy afternoon in Kuching, the capital town of Sarawak, Malaysia. To writers or the lovers of nature, escaping from the hustle and bustle of the city life is another form of an adventure in search for the strangest, greatest and natural wonders of all. Flying due east over some of the best preserved rainforests, which is noted to be one of the oldest in the world, we could see a site of an active mud volcano, a tropical wonderland, an evergreen paradise. Dua pisang mas Zulkifli Nayan. Pisang, sejenis tumbuhan tropika, dahulunya merupakan tanaman sampingan, kini diusahakan secara meluas. Untuk menjaga mutu kesegaran serta mengelakkan buah dari tercedera, pisang dialas dan ditutup dengan daunnya. Pisang untuk diekspor, digrade dan dikawal mutunya. Kotak-kotak khas yang dilapik dengan plastik digunakan dan wap-wap air dikeringkan bagi menjamin ketahanan serta sampai ke pasaran dalam keadaan segar. Pengusahaan secara komersial mendatangkan hasil yang lumayan serta boleh membantu meningkatkan taraf ekonomi negara. Sejak zaman berzaman, pokok buluh mempunyai hubungan rapat dengan kehidupan harian masyarakat di rumah-rumah panjang di Sarawak. Batangnya yang berlubang di tengah dengan ruas yang hampir sama panjangnya menjadikannya sesuai untuk semua jenis bekas. Ukiran bambu diamalkan oleh hampir kesemua kaum asli di Sarawak. Bentuk dan kegunaannya berubah dengan perubahan masa. Namun, hasil seni ini adalah sesuatu yang amat menarik. Pulau Pinang atau Pulau Mutiara Timur, gelaran yang diberi oleh mereka yang kagum dengan keindahan pulau ini. Dipisahkan oleh sebuah selat selebar 3.2 km. Pulau Pinang dihubungi dengan tanah besar Semenanjung sejak tahun 1890-an oleh perkhidmatan feri.
Selaras dengan pembangunan pesat, maka wujudlah sebuah impian yang telah menjadi kenyataan. Jambatan Pulau Pinang. Proyek ini dimulakan dalam tahun 1980 dengan kerja memulih guna tanah bagi persimpangan bertingkat di Pulau Pinang dan juga di sebelah seberang perai. Panjangnya 13,5 km, 8,4 km atas permukaan air, 5,1 km dijambak, dan jalan di kedua-dua belah jambatan. Ini adalah suatu pencapaian yang sungguh membanggakan bagi rakyat Malaysia, dan ianya membuktikan bahawa tiada cita-cita yang tidak boleh dicapai. Satu lagi calon untuk pertandingan rebutan hiburan TV terbaik 1985, Zainuddin. Jack Nadaraja. Kenangan manis kau dan aku takkan terluput. Duri ranjau dalam bercinta lumrah dunia. Sayang menyayang, cinta dikenang, perasaan menjadi rindu. Lihatlah diriku yang kehilangan tanpa kasihmu sayang, siapalah aku.
Ya, kita ke kategori penerbitan dokumentari radio terbaik, Nur Amin. Wow. Lima pencalonan, satu ya. Ya, pertama, Semarahan Daerah Contoh, penerbitnya Mahsen Peran RTM Kuching Sarawak. Dan kedua, Perjuangan dalam Kenangan, penerbitnya Abang Muhammad Abang Jess dari RTM Kuching Sarawak. Ya. Yang ketiga, Indra Aman Indra Menawan, penerbitnya Tengku Abdullah Tengku Ahmad RTM Alustar. Dan keempat, Di Pinggir Start Melaka Hebat Fatimah, penerbitnya RTM Melaka ya. Dan yang kelima, Perak Permai, penerbitnya Adibah Effendi RTM Ipoh Perak. Ipoh Perak. Ya, berikut ialah 5 pencalonan penerbit dokumentari TV terbaik. Pertama, Suhaimi Jamalin yang menerbitkan rancangan Rimba Taman Lipur. Batu atau 17 km dari Kuala Lumpur menuju ke utara, hiruk pikuk kota akan mula menyepi. Kita akan mula bebas dari keributan yang sering menggugat saraf. Kita akan lepas berfikir dan perasaan tenang mula mengembara ke sana sini. Kerana akan ditenteramkan oleh suasana rimba Lipur, Taman Templar. Di Taman Rimba Lipur seluas 4,000 ekar ini, penyair, seniman, pekerja buruh kasar, pencipta alam, malah siapa saja akan diresapi kedamaian di alam sepi, diredopi pohon-pohon mencakar langit, dilagukan kicauan burung dan desiran air jernih, meninggalkan kisah belarat. Taman Rimba ini sudah dibangunkan untuk Lipur, untuk para pelancong yang ingin memberi warna pada hidup. Untuk mereka yang gelisah di hutan batu, ingin menepuk selera hati, di mana kegelisahan ditikam oleh kedinginan suasana. Di hujung minggu atau di hari-hari cuti umum, tidak ada tempat yang paling dekat dengan ibu kota untuk mengelipur lara, kecuali di Taman Rimba Templar. Di sini, setiap insan yang berkunjung, kecil besar, tua dan muda, kaya atau miskin, berada dalam dunia alam dan dunia kebendaan manusia. Yang kedua, Muhammad Khalid Ali menerbitkan rancangan Pintu Taubat Masih Terbuka. Siapakah gerangannya lelaki itu? Kau lelaki yang tak bertanggungjawab. Anak dara dan isteri orang semua kau nak kebas. Kau ingat baik-baik. Ini adalah amaran terakhir bagi kau. Kalau aku nampak engkau lagi, aku belasah engkau betul-betul. Dan kau pun gatal. Tempat engkau di rumah dengan anak dan suami, bukannya di sini menghabiskan dengan maksiat. Balik. Balik! Apakah yang sebenarnya mengilhamkan Khalid menerbitkan rancangan tajuk Pintu Taubat Masih Terbuka ni? Sebenarnya di belakang auditorium besar Piramli ini terdapat sepohon pokok yang begitu rindang di suatu ketika dulu. Tapi kini pokok tu dah tinggal ranting-ranting saja, dah kering kontang. Jadi memandangkan kepada pokok tu di mana saya selalu lalu di bawahnya, jadi datang ilham untuk menerbitkan satu dokumentari. Lalu dokumentari itu diberi nama Pintu Taubat Masih Terbuka. Di sini ada simbolik, ada hiasannya kepada kita semua manusia. Dan kenapa pula dokumentari ini didramatiskan?
Sebab didramatiskan kerana saya berasa dokumentari berupa ni kalau didramatiskan ada adegan-adegan yang patut kita kemukakan di mana nanti dapat benar-benar menyerap ke jiwa kita kisah kepincangan masyarakat pada satu ketika dulu pernah terjadi, sedang terjadi dan mungkin terus terjadi. Akan terjadi. Ia akan terus terjadi. Ketiga ialah Asma Wayat, impian nan menjadi kenyataan. Inilah penghubung yang kini menjadi kenyataan dan melambangkan pembangunan raksasa infrastruktur penting dan bakal penyambung ke arah pertumbuhan yang lebih pesat bagi dekad-dekad yang akan datang. Titian inilah yang menyambungkan Pulau Pinang dengan seberang perai. Jambatan sepanjang 13.5 km, di mana 8.4 km darinya di atas air, adalah yang terpanjang di Asia dan yang ketiga di dunia. Pembenaannya yang mengambil masa lebih 5 tahun akan meningkatkan lagi sistem perhubungan antara Tanah Besar Semenanjung dengan Pulau Pinang, Pulau Mutiara Timur. Keinginan mempunyai jambatan disuarakan bila perkhidmatan feri tidak berupaya memenuhi sepenuhnya permintaan orang ramai serta bilangan kenderaan yang terus bertambah dengan berlipat ganda sejak tahun 1940. Beberapa carangan mengatasi masalah ini dikemukakan. Bagaimanapun, di akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an, kebanyakan penduduk Pulau Pinang lebih berminat dengan pembinaan jambatan. Cadangan ini dibawa ke pengetahuan Kabinet yang pada ketika itu dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Hussein On. Beberapa kriteria diambil kira dalam memilih reka bentuk jambatan ini, seperti alirannya melalui di sebelah selatan, lebih 1,000 meter dari bahagian selatan kawasan rancangan pembesaran pelabuhan, satu jarak yang selamat jika berlaku sebarang kemalangan kapal. Keempat, tajuk rancangan Bersyukurlah yang diterbitkan oleh Ahmad Mahmud. Menjelang merdeka tahun 1956, kerajaan menganjurkan pembukaan tanah baru untuk membaiki taraf hidup rakyat di bawah kelolaan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau ringkasnya FELTA. Memandangkan pembangunan tanah tersebut hanya kepada mereka yang miskin, malah dari masyarakat desa pula, maka mereka tidaklah diberati dengan bebanan keuangan. Tugas merintis, membersih hutan, menanam benih pokok, menjaganya hingga membesarkan pokok tersebut diserahkan kepada kontraktor-kontraktor. Sebelum penyerahan lot atau kawasan kepada peneroka, mereka tidak sedikit pun terlibat dalam soal-soal pembangunan dan pembukaan tanah. Sementara pokok membesar dan hutan berubah menjadi ladang,
rumah-rumah peneroka dibuat oleh kontraktor-kontraktor. Walaupun rumah ini tidak besar, namun selesa diduduki oleh mereka yang berkeluarga. Kelima, Said Nawawi Said Mansur, Islam di kalangan orang-orang asli. Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan pemilik seluruh alam semesta, mencipta manusia dan menyediakan baginya tempat tinggal sementara yang amat luas, iaitu bumi ini. Allah mengurniakan manusia dengan tenaga berfikir yang seharusnya memahami perbezaan antara yang benar dan yang salah. Manusia pertama Adam dan Hawa telah dikurniakan sinar cahaya dan bimbingan, sehingga dengan pengetahuan yang diwahyukan dari Allah, kehidupan gilang gemilang diukir. Tetapi, generasi kemudiannya lambat laun, menyeleweng dari jalan yang benar, dan menerima serta mengamalkan berbagai-bagai tata cara hidup yang salah. Kealpaan menyebabkan mereka kehilangan ajaran-ajaran yang asli, dan memalsukan ajaran-ajaran yang diredai. Akal fikiran digunakan untuk hidup, dan seruan supaya kembali ke jalan yang benar dibisikkan supaya sinar kebudayaan mengikut hukum alam, serta fikiran manusia itu dapat disalurkan mengikut pandangan dan minat yang sempurna kepada satu kebudayaan yang telah diizinkan oleh Yang Maha Berkuasa, kebudayaan Islam, kebudayaan yang meneguhkan kedudukan mereka sebagai satu kaum yang diikat oleh keyakinan yang satu dan pandangan hidup yang satu jua. Amai tak ai belaya, ada kabar tepoi bongalah tepoi. Oh kabaya. Kebudayaan Islam bererti antara lain menghormati akal manusia dan mendudukkan akal itu pada tempat yang terhormat, melarang bertaklid buta, memeriksa kebenaran supaya harapan hidup terus bersinar. Sekarang kita ke seorang lagi calon untuk penerbitan hiburan terbaik televisyen 1985. Nombor 66 Jalan Seremban, tampil Negeri Sembilan, Kekasihku yang jauh di mata. Kasihku sayang, mengapa membisu, berpucuk sudah suratku untukmu. Mungkinkah kini jemu padaku, jemu padaku.
bersama. Mari gembira bersama. Memilih artis adalah satu aspek yang penting kan. Jadi apa kriteria yang Megat tekankan? Biasanya di dalam penerbitan rancangan-rancangan yang telah saya terbitkan, kriteria yang paling saya tumpukan ialah dari segi yang pertama sekali ialah suara, suara seorang penyanyi itu. Yang keduanya ialah dari segi persembahan ya, iaitu persembahan ini termasuklah dari segi showmanship, dan yang ketiga ialah disiplin seseorang artis itu terhadap masa-masa yang kita tetapkan, iaitu masa rehearsal dan masa rakaman. Kerana tanpa kerjasama dengan artis, daripada artis ini, kita tidak dapat menerbitkan sebuah rancangan yang bermutu. Kerana tujuan utama rancangan hiburan ialah untuk menghiburkan para penonton, di samping kita memberi pelajaran kepada mereka. Set. Apa itu set? Now, apa itu set? Kita bayangkan rancangan itu orang. Rancangan itu orang. Okay. Orang itu rancangan. Orang itu sekarang rancangan. Rancangan itu orang. Rancangan itu orang. Dan dia jadi di mana set orang itu? Dia berkendakkan sesuatu perhiasan untuk menjadikan sesuatu rancangan itu ataupun orang itu kelihatan segak dan bergaya. Indah, segak dan bergaya. Cik Wan Mastura. Jadi kali ini kita minta Wan terangkan apa itu tugas seorang perkeset. Tugas seorang perkeset ialah mereka sesuatu set untuk sebuah rancangan mengikut format penerbitan. Dan seterusnya membuat plan binaan dan rekaannya. Dan adakah cabaran dalam tugas-tugas dia? Ya, dalam tugas-tugas ini memang banyak cabarannya. Sesuatu daripadanya adalah kesuntukan masa untuk membuat sesuatu set, dan masa tidak cukup untuk apabila mereka memberi rancangan itu pada saya. Tengku Asri. Ni apakah kriteria yang menentukan kualiti sesuatu set yang dibuat tu? Bagi saya, yang utamanya ialah simplicity. Walau demikian, walau simple ataupun ringkas, tapi dapat memenuhi segala kehendak sesuatu rancangan ataupun penerbitan yang kita buat, dan dapat membayangkan zaman ataupun masa yang kita membuat sesuatu rekaan itu, ataupun lebih tepat contemporary design. Tentang hubungan kerja dengan penerbitnya. Kadang-kadang penerbit ni ada macam-macam kerana juga ramai itu kan. Jadi bagaimana hubungan Tengku Asri dengan penerbit-penerbit? Ya, itu kita mestilah fleksibel sikit orang kata. Jadi pasal penerbit ni dia pun masing-masing mempunyai style dan cara masing-masing. Jadi kita mestilah yang utama ialah teamwork dalam sesuatu penerbitan. Jadi semua penting dalam menerbitkan sesuatu rancangan yang mempunyai kualiti. Demi kejayaan sesuatu rancangannya. Terima kasih Tengku Asri. Cik Zarina Saya. Kadang-kadang rancangan terlalu banyak kan yang dah diterbitkan. Jadi bagaimana Cik Zarina dapat memenuhi permintaan? Ya, memandangkan rekaan set rancangan sekarang terlalu banyak, saya terpaksalah membagi-bagikan masa saya untuk rancangan-rancangan yang lain seperti rancangan hiburan, drama, kanak-kanak dan berikutnya. Sebagai seorang pereka, dia patut pandai membagi-bagikan masa dan mendapat idea yang ringkas untuk ringkas yang sesuai untuk rekaannya, tapi tak melarikan pada asal rekaan asal yang dia bagaimana nak mendapat rekakan. idea ni? Idea dari mana datang idea? Idea ni
Ya. Dari yang kita lihat hari-hari. Hari-hari, itulah dia luas kan. Luas, Idea dia mesti luas. Dan berapa lama sesuatu set itu dapat disiapkan? Dalam habis cepatnya seminggu dan habis lamanya sebulan. Ya, terima kasih Cik Zari. Kita ke kategori penerbit teknik lampu terbaik. Hiasan lampu terbaik. Hiasan lampu terbaik. Siapa agaknya calon-calonnya? Harun Ibrahim. Ya. Harun Ibrahim. 2. Razak Sarbini. Oh, lupa. Ketiga siapa? Zainuddin Utuh. Zainuddin Haji Utuh ya. Keempat. Abdul Wahab Salam. Kelima. Dan Ahmad Arifin. Sama-sama kita saksikan di kaca televisyen anda. Zainuddin Haji Utuh. Apa perasaan saudara dicalonkan untuk tahun ini? Saya berasa gembira. Di samping itu mungkin akan meningkatkan lagi kegiatan ataupun kreativiti saya untuk lampu dan sebagainya. Bagaimana kemungkinan tahun ini bersaingan dengan calon-calon lain yang saya rasa hebat juga, Zainuddin? Saya rasa itu terpulang kepada para hakim yang bijaksana untuk menentukannya. Jadi saya hanya menunggu apa yang dihakimkan. Wahab Salam ya? Saya. Bagaimana sikap saudara dengan penerbit yang baru? Saya selalunya memberi galakan dan dorongan kepada mereka supaya mutu penerbitan RTM ini standing dengan penerbit-penerbit yang lama. Kalau kemudahan yang saudara perlukan itu tidak ada, apakah yang saudara lakukan? Biasanya perkara ini tak timbul kerana setiap penerbitan itu diadakan mesyuarat dan di dalam mesyuarat ini dibincangkan segala kemudahan yang perlu. Dan di situ jika didapati bahawa kemudahan itu perlu sangat, kalau dapat akan dibeli dan kalau tidak dapat dibeli akan dibuat sendiri dan berusaha mendapatkannya. Bagaimana kemungkinan untuk tahun ini bagi Wahab? Terpulang kepada perhakiman. Dan seorang lagi calon rancangan hiburan TV terbaik 85 ornamen. Ali Ngasio, nama rancangannya? Tamu Nikah. Tamu Nikah. Kita saksikan sudutan filmnya. Dari Sabah ya? Dari Sabah, RTM Sabah. Kerana kau, ku masih di sini. Kerana kau, ku bisa menangis. Dan kerana kau yang menghancurkan, ku tiada berteman. Terkenang wajahmu, aku pilu. Selangkahku tersebut namamu, tak terasa jiwaku dipalu oleh rindu dan dendam.
Saya sangat gembira kerana rancangan terbitan RTM Kota Kinabalu, iaitu rancangan Tamu Nikah, telah terpilih dalam anugerah Seri Angkasa dan dimasukkan dalam kategori penerbitan rancangan hiburan TV yang terbaik. Sesungguh pun kelengkapan dan alat-alat di sini sebab kekurangan, tapi alhamdulillah kita dapat menerbitkan sebuah rancangan itu ke tahap yang dikendaki oleh RTM. InsyaAllah dengan penyertaan ini saya akan cuba dengan lebih gigih di masa depan untuk menerbitkan rancangan yang lebih baik dan memutu. Sekarang kita ke seorang lagi calon untuk penerbitan hiburan terbaik televisyen 1985. Siapa dia? Emil Guping Jurung. Rancangannya diberi nama Rentak Rea dari RTM Kuching, Sarawak. Bagaimana perasaan saudara Emil setelah dipilih ke peringkat akhir anugerah Sri Angkasa ini? Saya merasa gembira dan tak didugakan dapat dicalonkan ke peringkat akhir Sri Angkasa di kategori penerbitan hiburan terbaik TV. Kenapa yang tidak diduga ni, Emil? Mengapa tidak? Kerana oleh sebab memandangkan fasilitis yang ada di RTM Kuching itu, kalau dibandingkan dengan fasilitis di Angkasa Puri itu tidak mencukupi lah. Ya, dari segi kelengkapan diperkatakan, dan apakah ini mungkin ada dorongan lain untuk menggalakkan saudara minat dalam menerbitkan rancangan-rancangan hiburan seperti ini? Ya, walau bagaimanapun saya cubalah dengan sedaya upaya atas dorongan dan kerjasama semua rakan sekerja saya di Kuching itu, saya cubalah dengan sedaya upaya saya untuk menerbitkan mutu rancangan yang bermutu lagi lah. Ya, bagaimana harapan pada malam ini? Harapan itu susah saya nak ramalkan lah. Kerana
oleh kerana saingan yang hebat daripada rakan-rakan penerbit di KL. Demikian tadi saudara 8 kategori lagi calon-calon yang akan berentak malam Anugerah Sri Angkasa. Minggu depan kita bersama para calon artis-artis jemputan dan bintang-bintang yang pasti menyinarkan, menggemerlapankan itu lampu Anugerah Sri Angkasa 85 ya. Okey, kita jumpa lagi minggu depan.